bab yang sangat menarik ya. Okey. Sebab dia berkaitan dengan kehidupan kita seharian ya. Sangat berkait rapat ya. Okey, tajuk yang kita nak pelajari pada hari ini ialah bab 5 iaitu termokimia. Okey, cikgu um, akan terangkan sedikit tentang apakah itu termokimia. Okey. Jadi sebenarnya termokimia ni okey 5.1 ialah tindak balas endotermik dan eksotermik. Okey, kita lihat dulu ya. Okey, perubahan haba dalam tindak balas kimia, kebanyakan tindak balas kimia mengakibatkan perubahan. Okey, tenaga haba akan diserap atau dibebaskan dalam tindak balas tersebut. Jadi, termokimia merupakan kajian perubahan tenaga haba dalam tindak balas kimia. Okey. Terdapat dua jenis tindak balas kimia dalam perubahan haba, iaitu tindak balas endotermik dan tindak balas eksotermik. Okey, cuba kita lihat gambar rajah ni ya supaya lebih jelas. Okey, ini ialah tindak balas endotermik. Okey, di mana? Okey, kalau awak nampak ya, anak panah ni dia ke dalam ya. Maksudnya, tindak balas kimia yang menyerap haba dari persekitaran ya. Okey. Dia serap ya. Ni tindak balas eksotermik. Anak panah dia keluar kan macam ni. Haba tengok keluar biru. So ini adalah tindak balas kimia yang membebaskan haba dari persekitarannya. Ke persekitaran. Sini ke membebaskan haba ke persekitaran. Okey, jadi kita nak bandingkanlah dua ni ya. Okey, banding beza antara tindak balas endotermik dan eksotermik. Okey. Persamaan dahulu Okey. Ini ialah tindak balas kimia kedua-duanya sama. Lepas tu dia melibatkan perubahan tenaga haba. Okey, dari segi perbezaan pula, okey. Kalau endotermik, okey, dia tindak balas yang menyerap haba dari persekitaran. Persekitaran ya. Okey, dari segi suhu sekeliling akan menurun kerana tindak balas. Okey, sekejap. Okey, kau nak masuk ya. Kerana tindak balas menyerap haba dari persekitarannya. Okey, yang endo tu tadi ya, endo maksudnya macam ni ya. Suhu sekeliling akan menurun kerana tindak balas menyerap haba dari persekitarannya. Okey, iaitu bacaan termometer menurun. Contohnya larutan amonium klorida dilarutkan ke dalam air suling. Okey, dia menurun lah ya kalau kita larutkan. Dia akan menurun ya. Okey, kalau yang ini tindak balas yang membebaskan haba ke persekitaran, suhu larutan akan meningkat kerana tindak balas menaik. Okey, jadi dia akan contoh larutan natrium hidroksida dilarutkan ke dalam air suling, maka termometer tu akan menaik ya. Okey, mari kita tengok lagi contoh ya. Contoh tindak balas endotermik dan eksotermik dalam kehidupan seharian kita. Okey. Supaya kita nampak lagi jelas kan. Okey. Contohnya aktiviti yang melibatkan tindak balas endotermik tadi iaitu yang pertama fotosintesis.
Iaitu tumbuhan hijau menyerap tenaga cahaya matahari semasa proses fotosintesis. Okey, yang kedua pembuatan kek ya, di mana natrium hidroksida karbonat dalam serbuk penaik menyerap tenaga haba semasa pembuatan kek ya. Okey, dua. Seterusnya contoh aktiviti yang melibatkan yang pertama respirasi. Respirasi membebaskan tenaga haba. Okey. Yang kedua letupan bom. Letupan bom ni membebaskan tenaga haba, cahaya dan bunyi. Okey, seterusnya kalau pembakaran kertas, kerana pembakaran kertas ni membebaskan tenaga haba dan cahaya. Okey, jadi ini ialah contoh-contoh uh, tindak balas endotermik dan eksotermik dalam kehidupan seharian kita ya. Okey. Jadi kegunaannya pula. Okey, kegunaan kedua-dua tindak balas ini dalam kehidupan seharian kita. Okey. Jadi kegunaan tindak balas endotermik, di mana tindak balas endotermik ni berlaku pada kulit manusia apabila terdedah kepada vitamin D. Okey, kemudian tindak balas endotermik membolehkan pad sejuk menurunkan suhu badan ketika kita demam. Okey, tindak balas endotermik menyebabkan makanan menyerap haba apabila dimasak. Dan tindak balas endotermik ni berlaku semasa elektrolisis untuk menyadur barang perhiasan diri dengan emas ya. Okey, itu ialah untuk tindak balas endotermik. Okey, bagaimana pula dengan eksotermik? Okey, eksotermik ni kita menggunakan pad panas yang membebaskan haba untuk melegakan kesakitan otot. Okey. Kemudian mentol lampu yang menyala membebaskan tenaga cahaya dan haba, dan lilin yang menyala menghasilkan tenaga cahaya dan haba. Jadi itulah antara dalam kehidupan seharian kita ya. Okey, semua murid faham? Faham tak? Faham cikgu. Faham, alhamdulillah. Okey. Kalau macam tu, jadi ini ialah soalan. Kalau tak ada apa-apa, kita nak mulakan permainan pada hari ini. Boleh ya? Boleh. Boleh, Boleh. Boleh ya, permainan ni seronok. Okey. Sekejap ya cikgu. Okey, boleh tengok semula lah, imbas kembali apa yang cikgu nyatakan. Sebab mungkin ada kan ditanya lepas ni ya. Okey, cikgu buka ni dulu. Cikgu bagi awak beberapa minit lah untuk tengok semula. Okey, awak boleh juga rujuk buku Sasbadi ya. Cikgu bagi masa awak sekejap lah. Okey. Nanti semua masing-masing boleh ini ya, saya cikgu buka. Okey, ambil masa sikit ya. Nanti markahnya cikgu akan tunjukkan ya. Awak boleh nampak markah tu dekat paparan skrin nanti ya. Okey. Sekejap.
Line cikgu slow sikit. Okey, ada kawan masuk ya. Ada berapa orang dah? Ramai hari ini. Alhamdulillah ya, ramai hari ini. Jadi awak boleh tengok dulu lah ya. Nota. Okey. Line cikgu agak slow kat sini, jadi dia ambil masa sikit, dia berpusing-pusing kan, lambat sikit. Okey, masih ada lagi ya rakan yang masuk. Okey, quizzes ni ada 20 soalan. Okey. Okey. Nampak tak paparan cikgu? Okey. Nampak ya? Nampak. Okey, nampak. Nampak. Okey, alhamdulillah. Jadi ini ialah soalan yang cikgu dah sediakan. Okey, kita nak buat live quiz jadi yang ini. Sekejap, cikgu mulakan. Jadi semua bersedia. Alah. Okey. Jadi link dia, cikgu bagi kat awak link dia. Okey, cikgu bagi link dekat tele ni.
chatting. Berpusing. Cikgu punya ni berpusing. Okey. Pula. Sorry, ambil masa. Dapat tak? Join. Kita akan nampak kat sini ya, waiting for participants tu. Siapa yang masuk nanti boleh nampak dekat sini. Okey, boleh klik tu. Okey, dah ada yang masuk. Right. Kalau boleh semua. Okey. Semakin ramai. Okey. Okey. Okey, 8 orang. Boleh ya kita mulakan ya? Okey, kita mulakan dari sekarang ya. Okey. Okey. Okey, tengok situ. Siapa yang top situ? Nazira kat situ. Okey, yang lain boleh kejar ya.
Jangan mudah mengalah. Cepat. Okey, nanti ya kita akan tunggu semua habis. Lepas tu kita akan bincangkan soalan dia ya. Saya nak tengok soalan. Okey, alhamdulillah terbaik awak Okey, tu. Siapa tu yang tertinggi? Nur. Aha. Okey. Boleh. Okey, siapa yang dah siap, awak boleh angkat tangan ya. Goyang tadi. Okey, Nazira mengejar semula. Okey. Oh, ada yang dah siap ya? Kalau tangan sini.
teruskan. Okey, siapa yang dapat menandingi Nur Akila sekarang? Okey. Alamak. Apa tu? Okey, ramai yang dah siap. Okey. Ada 2 orang yang dah siap. Okey, 3 orang yang dah siap. Alright, Akila, Syazatul. Okey, 4 orang. Okey, sikit lagi kita ada Nora, baik. Ramai yang dah siap kan? Itu dia. Okey, dah siap. Okey, jadi kita boleh tengoklah ya. Okey. Okey, tu. Ya. Kita boleh tengok result dia sekarang ya. Alright. Saya tak berhenti. Okey. Alhamdulillah. Okey. Jadi kita nak lihat apakah soalan yang ditanya tadi ya, dan mana yang awak silap ya. Okey. Mana kesilapan kita dan mana yang kita betul tadi ya. Internet ya berpusat dia. Okey. Jadi ada 14 orang tadi yang join ya. Okey. Yang join ada 14 orang. Jadi kita dapat 54% lah dekat sini ya. Okey, mari kita tengok. Okey. Ini dia tadi. Jadi kita bincangkan sedikit lah ya. Sorry. Salah tekan. Ini dia. Okey, soalan yang pertama ditanya termokimia ialah kajian tentang perubahan haba semasa tindak balas kimia berlaku. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, tindak balas kimia atau termokimia terbahagi kepada tadi ya.
Okey, alat yang digunakan untuk mengukur perubahan suhu ialah termometer. Dia sama ada turun atau naik kan. Okey. Kemudian semasa tindak balas eksotermal haba akan dibebaskan yang menyebabkan suhu meningkat ya. Okey, seterusnya antara berikut yang manakah contoh tindak balas eksotermik? Okey, jadi kalau beri contoh apa? Pembakaran kertas kan tu. Asal awak ingat je pembakaran itu ialah eksotermik ya. Okey. Kemudian contoh aktiviti yang melibatkan tindak balas endotermik. Okey, kita tengok kat sini ya. Tumbuhan hijau menyerap tenaga cahaya matahari semasa proses fotosintesis ya. Dalam nota tadi ada dan natrium hidrogen karbonat dalam serbuk penaik menyerap tenaga haba semasa pembuatan kek. Okey, soalan yang ketujuh. Raja menunjukkan satu tindak balas kimia. Apakah kemungkinan suhu larutan amonia klorida itu 20 ni. Ni dia kalau kita besarkan dia kata 20 darjah Celsius. Ya. Klorida tadi. Okey, ni cikgu besarkan berdasarkan ni. Ada yang keluar, anak panah keluar X, anak panah ke dalam ialah Y. Okey. Jadi ditanya pilih pernyataan yang benar. Okey. Ini X ialah exothermic. Exo keluar ya, anak panah keluar. Manakala kalau tidak balas haba dibebaskan ke persekitaran di dalam tindak balas X. Okey, dan haba diserap dari persekitaran di dalam tindak balas Y. Okey. Ni. Awalan exo berasal dari perkataan Yunani yang bermaksud luar. Awalan endo pula berasal daripada perkataan Yunani yang bermaksud dalam ya. Exo luar, endo dalam ya. Okey. Tindak balas endotermik. Okey, seterusnya apakah ciri-ciri tindak balas endotermik? Okey, itu ialah menyerap haba dari persekitaran ya, endo. Okey. Kemudian nombor 12, persamaan antara tindak balas endotermik dan exotermik ialah persamaan tadi cikgu beritahu tadi itu ialah melibatkan perubahan tenaga haba dan merupakan tindak balas kimia. Itu ialah persamaannya. Okey. Nombor 13 berikut adalah kegunaan tindak balas endotermik kecuali pek panas membebaskan haba untuk melegakan kesakitan otot. Ini ialah exothermic tadi ya. Exo. Okey, kalau pek sejuk dia ialah endo kan. Ni endo. Nampak tak dia soalan ni macam nak perangkat kecuali nanti tersilap kan. Jadi kalau kecuali dekat sini kena hati-hati ya. Okey, ni Alia okey, tidak sihat dia kata. Kan Alia? Alia ada tak? Okey, dia ibunya meletakkan satu tampalan di atas dahinya seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Bagaimanakah tampalan itu berfungsi? Macam mana? Dia kata, okey sekejap ya. Menyerah haba dari persekitaran. Okey, yang ni Raja menunjukkan pertambahan amonium klorida ke dalam air ni. Yang ni tadi ya, yang cikgu cakap.
Apakah jenis tindak balas kimia tersebut dan perubahan haba yang berlaku? Jadi perubahan tindak balas kimianya ialah endotermik dan perubahan haba ialah haba diserap dan okey, yang ke-16. Raja di bawah menunjukkan suatu eksperimen untuk mengkaji perubahan haba dalam suatu tindak balas. Apakah jenis tindak balas yang terlibat? Itu ialah eksotermik. Ni. Jadi kalau nampak awal-awalnya 28 darjah. Kemudian dia meningkat kepada 42. Jadi dia ialah exo. Kalau dia meningkat dia exo. Kalau dia menurun endotermik. Okey, seterusnya. Okey, ni Raja. Okey. Semua tahu kan ni. Raja menunjukkan pemadam api berisi serbuk ais kering. Yang manakah benar? Okey, ais kering ni dia menyerap dia menyerap haba dari persekitaran merupakan tindak balas endotermik. Okey. Alia lagi. Okey, sama tadi ya. Okey, menyerap haba. Right ni. Melibatkan tindak balas endotermik. Okey, dan seterusnya last sekali ialah ni. Apa yang belum sarapan ni kan? Okey, menggoreng telur merupakan satu contoh tindak balas eksotermik. Exo, sedap ya telur. Okey, kita dah tengok soalan-soalan tadi. Jadi kita nak tengok pula siapa kan? Siapakah yang dapat? Okey. Tinggi tadi ya. Sebenarnya ada yang kalau line internetnya kurang agak lemah pun dia kadang-kadang dia boleh tak dapat lah ya. Sebenarnya bukan murid tu tak boleh jawab line internet dia. Jadi tak apa, kita tengok dulu. Jadi awak jangan rasa macam dia ni dapat tak sebenarnya line internet dia tak kuat. Jadi itu kita jangan putus asa lah sebenarnya ya. Tengok line internet cikgu pun ni. Satu lagi kalau berat macam kita buka banyak device boleh juga menjadi faktor lambat macam ni. Tadi pun dah dia dah beritahu cikgu kena tutup cikgu punya kalau device dia pun berat dia jadi trouble kat situ. Nampak lambat kan. Nanti cikgu letakkan gambar dekat apa punya tu. Sangat menguji nampak tak? Menguji kita diuji tak tahu siapa. Siapa yang ni tadi? Tadi siapa Perasan tak siapa yang dapat markah? Siapa dapat markah tadi yang tertinggi? Perasan tak? Okey, cikgu cuba letak dekat ni. Dan last tadi cikgu tak perasan. Akila Akila ke dapat macam dia tak jalan ya. Akila, okey Akila ya. Okey. Sabar. Ya kan? Mana nak tutup ya? Tutup semua semuanya ni kan. Wow.
Sangat-sangat. Cuba lagi. Aduh. Okay, mungkin cikgu boleh alihkan di sini. Library pun. Okay, cikgu cuba lagi buka. Dia berat ni sebenarnya. Okay, cikgu dah buka kat sini. Cikgu nak tengok siapa yang dapat tu. Okay ke? Kat sini tadi ya report ni. Ini ialah preview. Okay, kita tengok sini overview. Okay. Sian, kita nak meraihkan yang menang ni. Okay, cikgu download je. Okay, cikgu download ya. Kita buka yang download lah. Okay. Okay lah, ni 5 yang pertama. Nak sijil tak? Siapa nak? 5 yang pertama. Ke berapa? Kita ada 4. Ataupun semua cikgu bagi sijil. Kita tengok dulu markah. Sijil penyertaan ya. Kemudian ada pencapaian. Okey. Okey. Nampak. Sekejap ya. Okey, tak apa. Nanti cikgu bagi yang ini dekat kelas awal. Jadi kita nak tengok dulu siapa yang Akila di sini yang pertama. Okey, lepas tu dia tapi di sini tak. Inilah kesilapan pun ada. Boleh ditunjukkan ada berapa yang silap kan, ada berapa jawapan-jawapan dan apakah yang menyertai kuis tadi boleh ya. Okey, boleh. 3P tu siapa? Oh, tak ada ya. Okey, jadi inilah antara peserta-peserta kita tadi. Okey, pemain-pemain. Jadi, okey, insyaAllah cikgu akan ni. Totalnya, okey, itu kita bagi tepukan gemuruh kepada Nur Akil. Pun awak angkat tangan. Okey, yang mendapat tempat yang pertama. Okey, angkat tangan semua. Nak. Okey, insyaAllah cikgu akan buat. Nanti bagi IC ya, nombor IC. Okey, kemudian dapat. Nampak tak? Bila kita aktif, bila kita selalu masuk kelas kan. Kita sebenarnya Allah kurniakan kita ya. Sebab orang konsisten kan masuk kelas, rajin insyaAllah. Sebab ada satu murid ni yang cikgu kenal.
Dia sebenarnya orang yang agak susah, dia bukan orang yang berada ni cikgu. Kita apa ni, kita, sebagai kita punya apa muhasabah diri kan. Dia bukan orang berada sebenarnya murid ni. Sama juga cikgu tak nak sebutkan nama murid ni. Okey, yang kedua sebelum tu kedua Jana. Okey, Jana di apa di Maisara. Okey. Yang ketiga. Yang lain tu bukannya tak hebat dia, sama hebat juga. Hebat dia sana singit ni. Nampak Kalau nampak di sini maka dia tak jauh sangat. Betul tak? Mana dia jauh sangat? Ni 14240, 14240, 13200, 11270. Ni sebenarnya boleh cuma Akilah lah yang pertama kan. Akilah pertama, Jana kedua, Nur Alia Masara yang ketiga. Jadi yang lain tu jangan putus asa. Jangan putus asa. Kita akan buat lagi permainan yang lain ataupun yang lebih seronok boleh. Jadi sebenarnya sebelum cikgu nak bagi awak kerja secara bertulis lepas ni. Okey, jadi itulah cikgu nak beri bukan yang inilah dia pelajar yang agak dari keluarga yang macam agak susah tetapi dia sangat konsisten, maksudnya setiap kali mesti ada dia di dalam kelas. Dia macam ada juga beberapa orang kita kat sini yang begitu konsisten kan masuk kelas apa semualah. Jadi dengan tak disangka-sangka dia dapat bantuan komputer notebook kan, kalau tak silap. Sini ada juga yang dapat kelas ni. Siapa yang dapat? Tak ramai lah. Dalam satu sekolah tu mungkin dalam 4 orang ke 5 orang je. Tapi dia adalah salah seorangnya dan cikgu cakap kat dia, tanya. Lepas tu kan dia happy sangat-sangat. Itulah orang kata sebenarnya di setiap apa yang kita buat, kebaikan yang kita buat, insya-Allah Allah akan bagi kat kita. Sebenarnya dia tak tahu pun. Macam tu. Dia ikut je, konsisten, dia apa semualah. Walaupun dia biasa-biasa je, tapi disebabkan oleh sikapnya tu, maka Allah ganda beri rezeki lah orang kata dengan tidak disangka-sangka. Dia curi, macam juga macam tu kan. Jadi itulah hadiah orang kata. Bukan cikgu bagi tetapi sebenarnya Allah yang bagi rezeki kat dia. Jadi oleh itu cikgu harap kan sebelum kita berakhir ni, cikgu ada nampak beberapa orang di kelas ini yang macam tu sikap dia, yang sangat baik Cikgu rasa macam sejuk hati. Tapi adalah rahsia siapakah orangnya, awak sendiri tahu. Kerja yang cikgu bagi dia buat apa semua. Jadi cikgu yakin suatu hari murid-murid ni dalam kelas ni sebenarnya bukan dari cikgu ke apa, contoh, tetapi itu adalah dari Allah. Allah lah yang sebenarnya bagi rezeki itu kepada sesiapa sahaja yang berbuat kebaikannya, tak kira apa je kebaikannya Jadi walaupun sebenarnya mungkin orang tak nampak kebaikan awak tu. Okay, sebagai contoh, awak ajak kawan awak, jomlah pergi kelas Cikgu Desi kan, contoh macam tu. Awak dah ajak kebaikan, walaupun tak tahu pun kan, Cikgu Desi tak tahu pun awak ajak, tak nampak. Sebenarnya siapa yang nampak? Allah nampak Jadi oleh itu sebagai kita ada 9.30 kan, cikgu ada bagi kerja di tele. Jadi awak cuba buat buat kerja yang cikgu bagi ni di Telegram. Lepas tu kita boleh bincang.
seterusnya nanti ya. Okey, oleh itu cikgu mengucapkan ribuan terima kasih. Sangat-sangat happy hari ini sebab awak memberi kerjasama yang baik ya tadi, dan kita nak ucapkan ribuan terima kasih pada Cikgu Zanaria sebab sudi tengok kita main permainan live chat pada hari ini ya. Okey, oleh itu jangan lupa kerja yang cikgu bagi. Okey, dan cuba jawab soalannya. Okey. Terima kasih ya. Tahniah. Tahniah sangat. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Okey, jadi kita jumpa lagi hari Jumaat ya. Mungkin kita boleh main permainan yang lain pula ya. Okey, terima kasih semua. Semua yang baik itu adalah datang dari Allah dan segala keburukan adalah dari Cik. Terima kasih semua. Terima kasih, Bye. Cikgu. Bye. Sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bye. Bye. Okay. Okay, bye-bye. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan PDPR kita pada hari ini, okey, dengan ulang kaji iaitu bab 5 dan exothermic ya. Okey, kita dah buat penerangan kali pertama dan ini ialah kita kiranya macam kita bincangkan soalan-soalan. Okey, ini maksudnya dah round yang kedua Jadi round pertama kita buat basic dia lah ya, soalan-soalan yang asas. Okey, ini kali kedua kita bincangkan soalan yang berkaitan ataupun eksperimen-eksperimen yang berkaitan ya. Ya, selepas ini kita akan ulang kaji atau kita kata klinik baik pulih untuk tingkatan 2 dan 1 pula ya. Okey, pada hari ini kita special sikit sebab cikgu akan terangkan sedikit tentang supaya kita imbas semula topik 5 ini ya. Kemudian kita akan adakan quizzes live ya. Okey. Jadi kita imbas semula dahulu. Jadi di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat mendefinisikan tindak balas endotermik dan tindak balas eksotermik ya. Mungkin kita dah terlupa apa yang kita pelajari dahulu, tapi tak apa, kita tengok semula apakah definisinya. Kemudian kita nak hubung kaitkan haba yang diserap atau dibebaskan dalam tindak balas kimia dan tindak balas endotermik dan eksotermik ya. Okey, selepas itu cikgu akan tunjukkan sedikitlah apakah eksperimen untuk membanding dan membezakan tindak balas ini ya, kedua-duanya. Muka surat 149 dan 151. Okey, kemudian kita akan jelaskan dengan contoh tindak balas eksotermik dan endotermik. Kemudian kita akan mereka bentuk bahan yang menggunakan konsep tindak balas eksotermik dan endotermik bagi kita menyelesaikan masalah dalam kehidupan ya. Okey, ini cikgu tunjukkan eksperimen 5.1. Kita boleh rujuk buku teks di muka surat 137 ya. Yang pertama tujuan, boleh salin saja nanti tujuan kita, kemudian pernyataan masalah, hipotesis dan pemboleh ubah ya. Ada 3 pemboleh ubah di situ. Boleh rujuk saja. Iaitu yang dimanipulasi, yang bergerak balas dan dimalahkan ya.
Bah ini ya. Ini susunannya. Okey. Di mana kita menggunakan air ni. Kalau 5.1 ni kita gunakan air. Lepas tu kita tambah natrium hidroksida. Okey, kita kacau dan kita tengok bacaan termometer. Sementara yang kedua, rajah 5.2 kita menggunakan asid hidroklorik. Okey. Kemudian kita tambahkan larutan natrium hidroksida. Ini penetralan lah ya. Kemudian kita kacau dan kita lihat bacaan termometer. Apakah yang berlaku ya. Okey, lepas tu cara-caranya tadi. Okey. Kita gunakan ayat pasif ya. Ini cikgu ajar macam mana kita buat laporan menggunakan ayat pasif. Okey. Boleh tengok perbezaan macam mana cikgu buat. 50 ml air disukat dan dituang ke dalam cawan polisterina. Okey. Kemudian air di dalam cawan polisterina itu dibiarkan selama 2 minit. Bacaan suhu awal dicatat dalam jadual yang disediakan. Catat dulu suhu awal dia. Kemudian 2 spatula natrium hidroksida dimasukkan ke dalam cawan polisterina dan campuran itu dikacau sehingga semua natrium hidroksida larut dalam air ya, seperti dalam rajah 5.1 ya. Okey. Kemudian suhu maksima atau minima yang tercapai dicatat dalam jadual. Dalam jadual tadilah awak catat ya. Okey, seterusnya langkah 1 hingga 5 ini diulang dengan menggantikan natrium hidroksida dengan amonia klorida. Yang tadi gantikan saja. Kemudian 25 ml asid hidroklorik disukat. Okey, asid dibiarkan di dalam cawan polisterina selama 2 minit dan bacaan suhu awal asid dicatatkan dalam jadual yang disediakan ya. Okey, sama juga. Catat suhu awal dan kemudian suhu akhir ya. Okey, 25 ml larutan natrium hidroksida disukat dan dituangkan ke dalam cawan polisterina dan campuran itu dikacau. Macam ni tadi. Dikacau akhirnya. Okey, mesti catat suhu awal dan suhu akhir. Okey, jadi keputusannya macam ni. Jadualnya dulu. Jadualnya nanti buat macam ni. Jadi bahan tindak balas. Okey, sebelum bertindak. Ni. Pertama, natrium hidroksida campur air. Kedua, garam amonium klorida campur air. Ketiga, asid hidroklorik campur natrium, larutan natrium hidroksida. Dan yang keempat, asid hidroklorik campur natrium hidroksida, hidrogen karbonat. Air saja. Campur air. Tapi yang ini campur asid hidroklorik. Jadi apakah yang terjadi? Suhu sebelum kakak ya. Mestilah dalam sama kan. Bacaannya sama. Tetapi terdapat perbezaan suhu maksimum atau minimum semasa tindak balas yang berlaku di akhirnya ya. Okey ni. Jadi awak kena nyatakan jenis tindak balas sama ada eksotermik. Yang ni eksotermik lah tadi ya. Cikgu dah catatkan di sini eksotermik. Okey, jika natrium hidroksida campur air ni. Ini garam campur air ialah endotermik. Okey, ini suhunya naik, ini suhunya turun ya. Okey, yang ni asid hidroklorik campur larutan natrium hidroksida, yang ini eksotermik. Dan yang ini asid hidroklorik campur. Jadi kalau yang ekso ni suhunya meningkat, kalau endo tu suhunya menurun. Jadi dia analisis, kita analisis apakah definisi secara operasi bagi eksperimen ini, pembebasan. Jadi jawapannya ialah pembebasan haba ditunjukkan oleh peningkatan bacaan termometer.
Maksudnya jika bacaan termometer tu meningkat, itu kita katakan pembebasan haba. Manakala kalau bacaan termometer tu menurun, itu kita katakan penyerapan haba. Okey? Itu adalah analisis yang pertama ya. Okey, yang kedua. Apakah yang berlaku apabila bacaan suhu pada termometer menjadi maksimum atau minimum? Okey. Jadi dekat sini sebenarnya berlaku keseimbangan terma ya. Okey. Berlaku di keseimbangan terma ni. Okey. Boleh ya ikut ya. Okey. Ni. Apakah yang berlaku? Jadi sebenarnya keadaan kadar bersih pemindahan haba antara hasil tindak balas dengan termometer adalah sifar. Hasil tindak balas dan termometer berada pada keseimbangan terma. Oleh itu bacaan suhu pada termometer menjadi tetap dan nilai maksimum pada nilai maksimum atau minimum. Okey, maksudnya macam ni. Keseimbangan terma ni jika dia dah tak berubah lah. Kayaknya termometer tu kan mula-mula kalau kita masukkan tu dia akan naik sikit-sikit kan. Okey. Selepas beberapa ketika dia akan stop. Dia macam stop lah sama ada menaik atau menurun. Jadi bila dia stop tu lah, tengoklah dalam masa mungkin 5 minit dah tak gerak pun kan. 5 minit mungkin lama, 2-3 minit. Dah capai keseimbangan terma lah, dia dah tak ni dah. Okey, dia dah maksudnya kadar bersih dia pemindahan haba ni. Dah bersih dah okey dah tetap lah, dah seimbang jadi macam dia tak akan menurun atau menaik lagi. Jadi itulah keseimbangan terma dia ya, tetap iaitu pada nilai maksimum atau nilai minimum. Jadi, okey, kita nyatakan kriteria yang digunakan dalam eksperimen ini untuk mengelaskan tindak balas sebagai soalan ni menyatakan nyatakan kriteria yang digunakan dalam eksperimen ini. Okey, kalau eksotermik, kriteria yang kita gunakan ialah suhu semasa tindak balas lebih tinggi daripada suhu sebelum. Maksudnya kalau kita nak tengok eksotermik ni jadikan panduan lah. Jadi kalau suhu bacaan termometer tu naik, maksudnya itulah eksotermik ya. Jadi contoh kalau sebelum tu berapa, selepas dia naik kan. Itu yang menjadi panduan kita lah. Okey, manakala kalau endotermik suhunya lebih rendah. Maksudnya mula-mula suhu awalnya berapa? 20 contoh. Tapi bila dah masukkan tu, dia turun kepada mungkin 16. So itulah panduan kita. Oh, maksudnya dia turun. Turun tu panduan kita lah. Itu ialah endotermik ya. Okey, jadi dia tanya lagi, senaraikan tindak balas eksotermik dalam eksperimen ini. Okey, tindak balas eksotermik dalam eksperimen ini ialah natrium hidroksida melarut dalam air. Okey, jadi ini ialah tindak balas antara peneutralan. Proses ini kita namakan peneutralan, di mana tindak balas antara natrium hidroksida dalam yang melarut dalam air dia tindak balas dengan asid hidroklorik. Okey, jadi dia kata kalau endotermik pula, endotermik ialah garam amonium klorida melarut dalam air. Garam dia larut dalam air. Jadi tindak balas antara natrium hidroksida karbonat dengan asid hidroklorik. Inilah yang kita katakan endotermik, tindak balas endotermik. Okey, jadi bagaimanakah kejituan pengukuran suhu maksimum atau minimum ini dapat ditingkatkan? Maksudnya kita nak lagi tepatlah eksperimen
kalau kita nak buat apakah yang kita guna atau iaitu kejituan ya. Okey, kita balut cawan polisterena tu dengan kapas penutup cawan. Kapas tu yang dia macam kita guna untuk kadang-kadang kita buat keychain, kita buat bag, purse tu kan, purse kecil tu, ya, kita jahit lah kan felt ya. Dia macam agak macam ada wool sikit, ada bulu-bulu sikit. Dia macam kapas-kapas pun ada ya. Tapi dia lebih keras. Jadi kita boleh tutup lah. Kita boleh tutup cawan tu ya dengan dua material ini ya, dengan menggunakan penutup cawan ya. Jadi terangkan jawapan anda. Jadi penebat haba ya, benda tu dua bahan ini, dua material ini ialah penebat haba dan penutup cawan mengurangkan pemindahan haba ke persekitaran. Jadi kita buat kesimpulan. Hipotesis ni diterimalah. Maksudnya tindak balas eksotermik ialah tindak balas kimia yang membebaskan haba ke persekitaran, manakala di persekitaran. Okey. Ni dia. Kita buat kesimpulan di sini. Kita boleh rujuk buku teks. Okey, muka surat 154 di mana termokimia, kajian tentang perubahan haba semasa tindak balas kimia. Okey, tindak balas kalau eksotermik, haba dibebaskan ke persekitaran, suhu meningkat. Contoh pembakaran kertas, letupan bom, respirasi dan penetralan asid alkali. Manakala kalau endotermik, haba diserap ke persekitaran, suhu menurun. Okey, contohnya fotosintesis, membuat kek, pengekstrakan besi daripada biji besi dan melarutkan garam amonia dalam air. Okey. Seterusnya, mengapakah suhu badan kita ni meningkat semasa melakukan aktiviti fizikal yang ambil suhu kita kan. Bila kita dah buat aktiviti fizikal ni bersenam ke berlari ke apa, meningkat kita punya suhu badan tu. Okey, ini kerana kadar respirasi meningkat semasa menjalankan aktiviti fizikal yang cergas. Oleh itu, respirasi merupakan tindak balas eksotermik. Itu bukti dia. Maka haba yang dihasilkan oleh tindak balas eksotermik diserap ke dalam badan kita. Oleh itu, suhu badan pun meningkat. Ya, boleh faham kenapa sebenarnya respirasi tu kalau kita buat aktiviti kecerdasan tu kita meningkat. Ya. Itulah dia. Okay, sebab dia eksotermik ya. Okey, kemudian nyatakan satu contoh masalah global lah ya, masalah dunia orang kata yang disebabkan oleh tindak balas eksotermik iaitu dia menjadi panas daripada kawasan sekelilingnya. Okey, contoh cikgu bagi contoh. Contohnya di suatu bandar pusat bandar lah, dia banyak bangunan-bangunan yang tinggi kan, bangunan-bangunan yang bercermin. Jadi bila bangunan bercermin, dia memerangkap ni haba ni, merangkap haba kat situ. Maksudnya dia tak boleh terbebas sebab ada cermin tu. Ya. Jadi lama kelamaan kawasan itu dia menjadi panas. Bila dia jadi panas, kawasan tu jadi panas, di situ je. Macam kalau kawasan yang ada tumbuh-tumbuhan banyak, dia tak panas ya, dia sejuk. Sebabkan ada tumbuhan tu dia mengeluarkan oksigen dan serap karbon dioksida. Tapi kalau yang banyak bangunan tu, bangunan-bangunan lagi-lagi kalau dia bercermin dan cantik-cantik tu sebenarnya, kita katakan pemanasan global lah antaranya ya, macam kata pulau haba pun boleh ya, pulau haba.
Jadi oleh itu bila macam tu kan lama-lama bila dah panas di kawasan tu dia akan boleh mencairkan ais di kutub utara dan kutub selatan. Macam tu lah jika bandar yang besar lah ya. Okey, jadi boleh juga bila kawasan bandar tu dia panas, tiba-tiba selalu akan terjadi banjir, kilat sebab panas tu dia terlampau panas ya. Itu yang dia tiba-tiba jadi hujan yang lebat. Hujan yang lebat tu mengakibatkan banjir lah, banjir kilat ya. Okay, jadi itulah pemanasan global di mana pemanasan global ni juga kita boleh kaitkan dengan hutan kan. Kita tebang nak buat apa? Nak buat rumah, perumahan lah. Nak jadikan pusat-pusat bandar, kilang-kilang contoh. Jadi itulah lama-lama jadi panaslah bumi ni kan. Okey, jadi untuk kita nak atasi pemanasan global ni, kita boleh tanam tumbuh-tumbuhan di atas bangunan-bangunan tersebut. Jadi ini yang nyata lah, satu contoh tindak balas eksotermik yang masalah dunia ni. Kan, iaitu pemanasan global. Ya. Jadi dia kata berikan satu idea untuk menyelesaikan masalah yang dinyatakan ni tadi. Apakah yang kita boleh gunakan untuk kurangkan pemanasan global ni? Okey, yang pertama tu dia nak satu kurangkan pembakaran. Okey. Mungkin juga kita boleh kita cakap menanam semula pokok-pokok yang telah ditebang kan. Ya. Itulah dia. Jadi boleh je. Dia nak satu je. Okey, nyatakan jenis tindak balas yang paling baik bagi menghasilkan bahan untuk melegakan kekejangan otot. Okey, kalau kita mengalami kekejangan otot, tindak balas itu ialah tindak balas eksotermik. Itulah kalau kita kekejangan otot. Jadi dia kata terangkan kenapa kita kata dia eksotermik? Sebab tindak balas eksotermik ni dia membebaskan haba ke persekitaran dan meningkatkan suhunya. Suhu yang tinggi dapat melegakan kekejangan otot. Maksudnya kenapa kalau kita tahu pek panas tak yang kita beli dekat farmasi tu, dia macam panas sikit, hot ya. Jadi bila kita letak tu, otot kita jadi lega. Sebabkan dia kata suhu yang tinggi dapat melegakan kekejangan otot. Ya, okey. Itulah dia perbincangan kita sedikitlah ya, kita tambah baik apa yang kita dah pelajari sebelum ini. Ini ialah pusingan kita yang kedua kan, kita bincangkan. Jadi hari ni cikgu nak ujilah ya, kita boleh main permainan, okey. Cikgu nak anda berdua ya, main satu permainan ni. Okey, cikgu akan buka permainan ni lah. Ya, jadi kita nak tengok siapakah yang dapat markah tertinggi. Okey. Tak apa, kita saling ulang kaji ya. Sekejap ya. Kita akan present. Okey.
Okey, dia pusing sekejap. Okey, awak nampak ke paparan cikgu dekat sini? Nampak kan? Okey, ini paparan. Kita tunggu ya. Dia tengah menjana ya. Okey, agak lambat sedikit ya sebabnya mungkin okey. Jadi cikgu nak mulakan live chat ni. Sekejap ya. Okey. Alright. Okey, cikgu akan bagi link. Okey. Cikgu akan bagi link ni pada awak ya. Oh, okey. Dah. Jadi awak klik link ini. Okey. Saya di tengah. Okey. Okey, gunakan link ini untuk kita mula. Sekarang ni waiting for participants to join. Jadi berdua boleh klik link ini, nanti dia akan naiklah nama. Cuba, cuba try. Boleh? Boleh tak Umi dengan Nurul Fahana? Nanti kita mula. Tadi dah hilang. Boleh tak? Klik link ni. Tak ada lagi? Belum lagi? Fahana dengan Umi, boleh klik tak link tu? Boleh. Boleh. Okey. Okey, klik. Klik nanti nama awak akan naik. Letaklah nama awak. Okey. Tak ada lagi. Dah klik Sudah ya? Sudah cikgu start ya? Belum lagi. Dah klik ke? Dah. Okey. Mula. Fahana, seorang lagi. Umi Natasha. Nama? Alright. Seorang? Umi mana Umi? Okey. Tak apa, boleh. Sebab Umi.
dah tu. Cepat, cepat, cepat. Laju Umi laju sekali. Ui. Jangan kalah. Cepat. Apa? Line ni kot rasanya. Okey, ni dua. Laju, laju, cepat, cepat. Kejar, kejar. Terbaik, terbaik. Cepat, cepat. Cepat. Boleh, boleh, boleh. You can do it. Tak apa, Fahana. Kejar, Fahana. Okey. Ya, persaingan yang sihat. Ya. Terbaik, terbaik. Okey, 44%, 42. Okey, tak lama lagi. Cikgu nampak dari sini. Terbaik, terbaik. Dulu Fahana telah mengejar. Okey. Umi tak tak nak kalah. Okey, kejar semula. Oi, persaingan sengit ni. Sangat sengit dah.
Okey, bagaimana? Okey, masih kan? Masih lagi. Okey, 5,000. Point dia 5,400. Okey, sikit lagi. Dapatkah Nurul Fahana mengejar Umi? Kita tengok. Memang sangat rapat markah awak berdua ya. Dah 6,000 masing-masing, 6,000. Fahana tidak melepas tak putus asa nampaknya. Padahal dia lambat tadi, dia boleh kejar semula. Ini semangat yang cikgu nak ni. Tidak mudah menyerahkanlah. Umi, hati-hati Umi. Awak sangat rapat dikejar rapat oleh Fahana. Kita nak tengok pengakhirannya macam mana. Umi laju pecut. 8,000 dah. Geram ya, geram ni. Fahana dah siap? Dah. Dah, okey. Jadi Fahana dah siap. Umi dah? Umi dah siap ya? Okey, maksudnya inilah final, markah final lah. Sebenarnya dua-dua. Okey, dua-dua ni sangat hebat. Okey, dua-dua orang. Okey, tetapi kita terpaksa akur lah. Umi adalah pemenang. Okey, macam tu ya. Okey, tak apa ya Fahana, nanti kita akan cuba lagi ya. Tak apa. Kedua awak fight tu, fight betul-betul ni ya, dah cikgu maka Umi masih naik sebenarnya. Okey, jadi kita pengalaman kan, tak apa. Yang penting semangat tu semangat tak putus asa tu kalau kita dah cuba sedaya upaya, apa boleh buat ya. Tapi masih okey. Okey, tak apa, terputus pula.
Line cikgu ni masalah. Okey, tak apa. Tadi cikgu nampak Umi dah 10,000 tadi ya. Okey. Refresh, cikgu cuba refresh balik. Okey tak? Kita nak dapat final ya. Okey, tapi tak apa. Kalau tak dapat, kita boleh guna pakailah yang tu ya. Okey, jadi oleh itu kita pun 5 minit akan berakhir. Jadi cikgu mengucapkan ada hilang ya. Ribuan terima kasih pada dua orang anak murid cikgu ni yang sangat-sangat cikgu sangat rasa teruja lah ya, sebab semangat yang tinggi ya untuk bersaing ya, persaingan yang sihat kan. Jadi kita ucapkan terima kasih datangnya kepada Umi Natasha. Yeay kan. Nanti cikgu kena buat sound lah ya kepada Umi Natasha kerana dia dah dapat mark kurang hebatnya Nurul Fahana yang sedaya upaya tadi ya cuba mengejar Umi dan mendapat tempat kedua iaitu 6,000 markah ya. Tahniah juga Fahana ya. Semangat yang cikgu nak ya. Jadi oleh itu cikgu akan send gambar nanti dekat dekat group ya. Boleh? Tak segan kan? Jadi cikgu ucapkan terima kasih. Nanti kita akan buat lagi permainan yang lain ataupun permainan yang ini tetapi untuk topik yang lain pula ya. Jadi semoga enjoy hari ni. Okey, kita jumpa lagi pada hari pada minggu hadapan ya. Okey, jumpa lagi. Bye. Bye. Terima kasih, Sama-sama. cikgu. Sama-sama.